Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oh, ini tak boleh bagi sandar sikit ke depan sangat. Ke belakang sikit. Benda ni. Canggih sangat kursi. Jatuh tadi kau. Nak ni ke belakang sikit ni. Nyandar dia ni. Canggih kursi ni. Biasa kursi bawa main game ni. Boleh? Tak boleh pun? Tak ni benda ni ke belakang ni. Yang nyandar ni. Aduh boleh pun. Boleh. Okey kena hari ni nyandar sangat. Ada. Okey cantik. Boleh lah cantik. Tadi kerepat sangat kan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di surau kita untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu yang kita tinggalkan pada bulan yang lepas ya. Anak lawak jadi apa kopiah tu tertinggal. Biasalah kereta ada banyak kopiah, tak ada lah kopiah. Kalau orang masih ada kutip dia basuh. Dah tengah jalan pun cari mana kopiah satu pun tak ada ni. Biasa banyak. Okey dia tak ada kopiah pun dah. Biasa janggal lah. Ni siapa punya kopi? Budak mana ambil ni? Kecil ni. Ada budak tak ada kopiah ada kan? Memang oh bahaya. Oh. Kalau ada surau dia ada simpan kopiah banyak kan. Okey. Yang ustaz tak ada kopiah boleh pinjam kan. Okey baik. Kita itu babul miyah, the chapter of water, bab pertama dalam Kitabut Taharah. The science of purification ya. Suatu bab nak mengajar kepada kita bagaimana nak bersuci sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah, especially solat ya. Dan of course lah untuk bersuci kita perlu kepada air. Maka mau tidak mau secara logiknya ataupun Arab panggil mantiqiyan mesti kita bincang tentang air terlebih dahulu. Jadi bab air ni amat penting sekali. Dan kita dah bincang muka surat yang pertama tu lah ya, jenis-jenis air suci menyucikan ya. Air suci tidak menyucikan dan air najis. Itu tiga kategori terpenting berkait dengan air. Ya, jenis yang pertama air mutlak. Perkataan yang kita selalu atau sering dengar sejak dahulu lagi. Dan saya dah tambah perkataan yang baru, air yang tahur. Tahur. Samalah, mutlak pun sama, tahur pun sama. Ataupun perkataan yang lain, tahir, mutahhir. Ya, sama juga ya. Dulu kita tahu mutlak saja. Itu dah tahu lebih sikitlah kalau kita belajar ya. Itu tujuan kita mempelajari ilmu yang amat mulia ya. Yang kedua air suci menyucikan. Itulah air tahir. Dan ketiga adalah air najis. Air najis. Ma najisun. Ma najisun. Atau boleh juga kita kata ma mutanajisun. Sama saja. Ma'un najis atau ma mutanajis. Cuma kalau air najis ia merujuk pada air najis, tapi air mutanajis air yang dimasuki najis. Sama saja. Jadi kita boleh sebut sama ada najis atau mutanajis ya. Kemudian air mustakmal ya, air musyammas, air musakhan, air laut. Saya kira saya dah sentuh kesemuanya pada kuliah yang lalu walaupun secara ringkas lah. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya tuan-tuan dah ada idea tentang air-air berkenaan ya. Baik, sambungan sebelah dia. Lelaki dan wanita boleh bersuci dengan lebihan air masing-masing. Apa maksudnya? Maksudnya jika seseorang lelaki itu berwudu atau mandi wajib daripada suatu bekas, kemudian ada lebihan daripada air itu, maka orang lain boleh ya
bersuci dengan menggunakan air lebihan berkenaan. Itulah dimaksudkan. Ya. Contoh lelaki dia mandi atau bersuci daripada satu bekas, lebihan air dalam bekas tu perempuan boleh guna juga. Sama juga dengan perempuan, bila dia mandi atau berwuduk, mandi di sini mandi wajib lah ya, dengan air daripada suatu bekas, tiba-tiba ada lebihan yang disebut sebagai fatrul ma', maka lelaki boleh menggunakan air lebihan itu untuk bersuci. Sebenarnya tak kira lelaki ke wanita apa, dia tidak ada beza. Lebihan air yang digunakan untuk berwuduk dan mandi wajib boleh digunakan oleh orang lain. Kenapa ulama menyebut hal itu? Kerana ada hadis yang Nabi larang, di mana Nabi sebut dalam hadis Abi Dawud daripada Abi Hurairah, la yatawadda' ar-rajul min fadli wudu'il mar'ah, atau kama qala. Nabi kata tidak boleh berwuduk seseorang lelaki daripada lebihan wuduk seseorang wanita. Nabi larang. Tapi jika dilihat daripada perbuatan Rasulullah SAW, Nabi berwuduk daripada bekas ataupun daripada air lebihan isterinya. Umpama yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi dan juga dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah daripada Ibnu Abbas, kana Nabi yatawadda min fadli tuhur, kana Nabi yatawadda min fadli Maimunah. Kata Ibnu Abbas adalah Rasulullah SAW adalah Nabi berwuduk dengan lebihan air isterinya Maimunah. Jadi ada satu larangan, tapi Nabi buat. Apa maksudnya? Maksud dia ialah harus, bolehlah. Walau bagaimanapun, jika ada ayat lain, sebaik-baik ayat lain, tapi jika tidak ada, boleh digunakan. Ini perkara biasa dalam fiqh. Contoh mudah saya bagi, Nabi larang kencing berdiri. Banyak hadis Rasulullah SAW melarang kencing berdiri. Ya. Hatta Nabi SAW bila lihat Umar Al-Khattab kencing berdiri, seumpama diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi berkata, ya Umar, la tabul qa'iman. Maka kata Umar, fama bultu qa'iman ba'du. Ya. Nabi tengok Umar kencing berdiri, kan? Nabi kata, wahai Umar, jangan kamu kencing berdiri. Maka Umar berkata, aku tidak kencing berdiri lagi selepas daripada itu. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha amat marah. Macam naik balik. Tadi dah ke belakang dah. Aisyah radhiyallahu taala anha, seumpama diriwayatkan dalam Sunan Abi Ibnu Majah, amat marah jika orang berkata Rasulullah SAW kencing berdiri. Dengan katanya, man haddatsakum anna nabi bala qa'iman la tusaddiqu fama bala illa jalisan. Sesiapa yang mengatakan bahawa Rasulullah kencing berdiri, maka jangan kamu membenarkannya. Maksudnya dia dusta. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak kencing melainkan dalam keadaan duduk. Ya. Jadi adalah beberapa hadis Nabi SAW yang Nabi larang ataupun macam tak benarlah kencing berdiri. Ya. Walau bagaimanapun, ada perbuatan Rasulullah SAW kencing berdiri. Ya. Umpama hadis yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Abi Hurairah, katanya kana Nabi yaqulu qa'iman li maqbatin kana Nabi yaqulu qa'iman li'illati fi maqbati. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW kencing berdiri kerana ada sakit di lututnya. Ya. Orang sakit lutut kan biasa tak boleh duduk, betul tak? Sakit pinggang, ya. Susah tuan nak duduk, nak bangun balik, aduh sakit dia. Kencing berdiri ya. Jadi Abu Hurairah kata Nabi kencing berdiri. Walaupun hadis ni dari sudut sanad tu ada sikit pertikaian, tapi dimasukkan oleh para fuqaha dalam buku-buku fiqh mereka untuk nak menunjukkan bahawa ada riwayat Nabi melakukannya. Ya. Dan di sana juga ada hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari daripada Huzaifah. Ya. Di mana beliau
meriwayatkan Nabi SAW kencing berdiri tanpa sebarang keuzuran, ya. Atan Nabi subatatta qaumin fabala qa'iman kama yaqulu ahadukum. Uzaifah kata, adalah Rasulullah SAW kencing berdiri seumpama kamu kencing. Kerana kata Uzaifah, Nabi SAW mendatangi satu timbunan sampah, lalu baginda kencing dalam keadaan berdiri. Fatanahaitu anhu, aku beredar daripada baginda, menjauhkan diri. Nabi berkata, faqala udnuhu, mari sini. Ya. Lantas dia pas air kepada Rasulullah, Nabi beristinja dengannya, dan lebihan itu Nabi menggunakannya untuk berwudu. Maksudnya ada yang larang, ada Nabi buat. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya ialah sebaik-baik kencing duduklah. Ya, seumpama kata Ibnu Hajar, Nabi SAW memang sebahagian besar daripadanya kencing duduk, ya. Tapi sekali-sekala kencing berdiri. Libayanil jawaz, kerana Nabi nak menyatakan perkara itu adalah harus, ya. Sebab itu sebaik-baik kencing duduk sunnah, tapi sekali-sekala kencing berdiri, that is fine. Tapi kalau dirutinkan makruh. Pasal Nabi tak rutin tau, Nabi once a while, ya. Mana dalam banyak hal Islam bagi juga lah kelonggaran. Tapi kalau ada keuzuran, maka tidak makruh sama sekali, jauh sekali haram, ya. Kalau ada ulama atau sesiapa sahaja yang kata kencing berdiri itu haram, maka pendapat itu tertolak, ya. Kerana majoriti para fuqaha berpendapat bahawa kencing berdiri jika dirutinkan makruh, sekali-sekala harus, tapi sebaik-baiknya adalah kencing dalam keadaan duduk, ya. Seumpama jadi muktamadkan oleh para ulama kita, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, ya. Sebab tu kita sedih juga sebahagian pendakwah, dia nak suruh kencing duduk, bagus, tapi tidak dengan disiplin ilmu yang betul. Dia bawa mari hadis-hadis yang tidak sahih, hadis-hadis yang terlalu dhaif, bahkan yang palsu. Nak kata kencing berdiri ni tak baik, kan? Masuklah kubur diazab oleh Allah. Ada sahabat Nabi kencing berdiri, dihimpit oleh kubur. Itu semua tidak sahih, ya. Kencing berdiri tidak haram, makruh sahaja. Adalah, kan? Sebut nama kan, kena saman pula. Tak betul, kan? Siapa sahabat Nabi tu yang kata kencing berdiri kena himpit oleh kubur tu? Sa'ad, siapa nama? Ada kan? Kisah tu tak pernah, dia tak kencing berdiri. Dia kata sahabat ni kencing berdiri, balik daripada satu musafir ke apa, kencing berdiri, kemudian masuklah kubur, kena himpit. Orang tanya isteri dia kata dia kencing berdiri. Tak, kisah tu kisah yang palsu, tidak benar sama sekali. Sementara ia bersalahan dengan hadis-hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW menyebut, umpama dalam Sahih Bukhari, sahabat itu ketika beliau meninggal, 70,000 malaikat turun untuk jenazah dia. Takkanlah kena azab pun. Jadi kita nak kena check jugalah riwayat-riwayat tu. Tak sahih. Jadi kadang-kadang kita nak ajak orang kepada kebaikan, itu satu hal yang baik, tapi kena guna nas-nas yang berwibawa lah, nas yang sahih. Dan of course lah kena ikut saluran ilmu yang betul. Dalam fiqh tidak haram, macam mana kena azab, kan? Tak haram pun, makruh saja. Orang kata ada ulama yang kata haram. Wallah ta'ala alam, saya tak jumpa lagi ulama yang kata haram. Dikatakan haram, tapi in spesifik mana ulama yang kata haram tu saya tidak jumpa lagi lah, ya. Dinukilkan sebegitu. Tapi ala kulli hal, tidak sama sekali. Jadi balik pada yang tadi, macam tu lah, ya. Banyak nas begitu. Ada yang Nabi larang, tapi ada yang Nabi melakukan. Maksud ia mesti dihuraikan dalam konteks-konteks yang berkenaan. Kok afdalnya begini, tapi hak lagu ni okey, cuma tak afdal lah.
Ya, macam tadilah ya. Ada larangan berwuduk daripada lebihan air wanita. Tapi kerana ada perbuatan daripada Rasulullah SAW, maka ia tidaklah menjadi suatu kesalahan. Ya. Jadi sebab ada hadisnya, jadi ulama pun sebut jugalah benda ni, walaupun tak usah mana pun, isu kecil. Ya. Kemudian harus bersuci dengan air mustakmal. Ini adalah pendapat sebahagian para ulama sebenarnya, walaupun ia tidak selari dengan yang standard dalam mazhab Syafi'i dan sebahagian mazhab yang lain, di mana air mustakmal adalah air yang tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Dan segala isu mustakmal ni sebenarnya isu teoretikal saja, practically kita tak buat pun. Ya. Tuan-tuan ambil wuduk tak ada balik air tu, lepas tu buat wuduk balik, tak laku pun. Tapi takut-takut dikhawatiri air yang tuan-tuan guna untuk tangan, tuan-tuan buat sapu kepala, ya. Mana tahu kan. Di sisi mazhab Syafi'i tidak sah lah, walaupun di sisi ulama yang lain adalah sah. Ya. Dan kita lihat ulama-ulama Syafi'i juga yang moden, sebenarnya dalam hal ni banyak memilih bahawa air mustakmal adalah air yang suci menyucikan, masih mutlak. Ya. Umpamanya Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah, dalam buku fiqh beliau, umpama baru-baru ni tokoh Ma'al Hijrah kita, Dr. Wahbah Zuhaili dah meninggal dah, juga berpendapat sedemikian. Dan disebut dalam buku ensiklopedia beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Az-Zahir annal ma'al mustakmal tahir mutahhir. Pendapat yang paling kuat ialah air mustakmal, air yang suci menyucikan. Dia ulama Syafi'i. Of course lah tokoh moden yang dihormati dan disegani worldwide dunia, ya, macam Qardawi juga, ya. Tapi dia memilih air mustakmal tidak air mustakmal bukan air yang bermasalah lah untuk ya. Dan sekian orang yang belajar dalam fiqh klasik dan moden, saya pasti akan memilih pendapat yang berkenaan, ya. Kalau ulama-ulama dulu, Al-Imam Ibnu Al-Muzir bertegas mengatakan bahawa air mustakmal adalah air yang suci menyucikan, air mutlak. Adalah dalil-dalilnya. Tapi mazhab Syafi'i dan yang kata tak suci pun ada dalilnya juga. Suci tapi tak boleh menyucikan, ada dalilnya juga, ya. Cuma saya nak bagi nampak macam itulah, ya. Nabi SAW ada riwayat yang sahih di mana baginda SAW menyapu kepala dengan lebihan air tangannya. Dan sekali itulah antara dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahawa air mustakmal adalah air yang masih mutlak. Ya. Sebab itu ulama-ulama moden banyak pegang pendapat itu. Kalau dulu Al-Imam Ibnu Muzir, hatta Al-Imam Syafi'i rahimahullah, fatwa dia yang lama air mustakmal adalah air yang suci menyucikan. Itu fatwa dia yang lama, ya. Yang disebut oleh Al-Imam Aban bin Musa, ya. Bila ulama Syafi'i menukilkan pendapat Aban bin Musa, ada juga ulama Syafi'i yang kata ini adalah dusta. Kemudian Al-Imam Nawawi menyatakan bahawa tidak dusta sama sekali, kerana Aban bin Musa adalah ulama yang besar. Dia adalah seorang yang siqah, dan dia adalah orang yang bermazhab Syafi'i. Jadi pendapat tu betul, dia kata. Cuma mungkin ini adalah pendapat lama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Selaras dengan pendapat gurunya Al-Imam Malik rahimahullah, ya. Kerana satu pendapat Imam Malik, air mustakmal ada air suci menyucikan. Dan memang menjadi kebiasaan pendapat lama Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah selari dengan pendapat gurunya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kalau kita letak side by side, ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Malik, kita boleh kata macam adik-beradik, lebih kurang. Pasal dia guru dia kan, ya, sebelum dia pergi ke Mesir, masa dia berada di Madinah dan masa dia berada di Baghdad, mostly dia punya fatwa tu dengan Malik dekat-dekat, guru dengan murid kan. Ya. Banyaklah, ya. Mazhab Maliki bila sembahyang berjemaah, kalau imam baca kuat, makmum dah tak payah baca. Itu juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang lama, ya. Kemudian dia pergi ke Mesir, di sana ada dua fatwa. Satu fatwa dia yang lama masih dikekalkan, satu fatwa dia yang baru, itulah tidak sah. Makmum masih
wajib membaca Al-Fatihah. Jadi nak cerita lama memang macam tu lah. Pendapat dia yang lama, air kalau sedikit dimasuki najis masih suci menyucikan selagi mana tidak berubah warna, bau dan rasa. Sama dengan pendapat gurunya. Tapi bila pergi ke Mesir dia dah ubah. Tak cukup 2 kalah, masuk najis walaupun sedikit, tak suci. Banyak dia ubah ya. Jadi saya tulis di situ harus bersuci dengan air musta'mal adalah pendapat sebahagian para ulama, termasuk pendapat Imam Syafi'i ulama dan pendapat ulama-ulama fiqh yang moden. Ya. Tapi ia masih khilaf, ya, masih khilaf. Jadi kalau kita nak berpegang air musta'mal, tidak mutlak, that is fine. Itu standard dalam mazhab Syafi'i. Nak berpegang air musta'mal masih suci menyucikan, itu juga part daripada mazhab Syafi'i dan di sisi sebagai ulama lain yang besar-besar. Masih okey ya. Baik. Cuma nak bagi pendedahan sikitlah, pendedahan ya. Baik, harus bersuci dengan air ajin. Ya, air ajin ni ialah bukan air aljin. Air aljin ya. Tak ada air ajin. Air ajin ni ialah air yang berubah warna, bau atau rasanya secara natural. Terutama bila dia dibiarkan dalam satu tempat yang agak lama. Contoh, kita taruh air dalam besin, dalam baldi, ya, dalam bekas lah. Cuba tuan tengok after beberapa bulan, macam mana air tu? Berkelada, kan? Hijau, ada tumbuh pokok pun, berlumut, kadang-kadang bau. Dalam konteks taharah, ia masih suci menyucikan. Kerana perubahan itu berlaku secara natural. Air ni tuan-tuan, komposisi dia bukan semua bersih. Ada mikroorganisme. Dia akan bertindak balas dengan udara. Dia akan bertindak balas dengan cuaca. Atau air itu sendiri akan bertindak balas. Dia punya komponen-komponen. Jadi dia akan macam tu lah ya. Maka dia is okay. As long as bukan kita yang mengotorkannya. Ada anak katak. Anak katak tuan-tuan, bahkan katak tu sendiri kalau dia hidup, dia tidak menajiskan air. Dia macam ikan duduk dalam air. Kecuali kalau air itu dah bau katak. Tahu bau katak? Saya pun tak tahu macam mana bau katak. Kita beli ikan pun dalam bekas, ya, air itu masih suci selagi mana tidak ada warna, bau dan rasa. Kerana ikan yang hidup, dia bukan bangkai. Bahkan kalau dia mati sekalipun, dia bukan bangkai. Berbeza dengan katak. Katak kalau dia mati, dia bangkai, air itu jadi najis. Tapi kalau ikan, dia hidup ke, dia mati ke, dia bukan bangkai. Ya. Mana kalau kita beli ikan dalam akuarium, air akuarium itu boleh ambil buat wudu. Selagi mana air itu tidak berubah warna, bau dan rasanya, jadi warna ikan, jadi rasa ikan. Rasa-rasa air, rasa ikan air. Ataupun bau ikan, warna ikan, rasa ikan, tak boleh lah. Tapi kalau air masih okey, tak ada warna ikan, tak ada bau ikan, tak ada rasa ikan, maka air boleh digunakan. Jadi kalau ada akuarium lepas ni, ambil balik lagi wudu, esok subuh pakai air akuarium. Jadi air ajin itu istilah dia. Al-ma'ul ajin ialah al-ma'u alladhi yanquthu muksan tawilan, air yang duduk lama, ya? Ataupun disebut sebagai al-ma'u al-mutaghayyiru li muksin tawil, air yang berubah kerana diamnya air itu dalam tempoh yang lama. Biasalah air kita simpankan, memanglah setelah beberapa bulan dia akan berlaku hal seumpama itu. Air terbiar dalam kolam, okeylah, pasal kolam tu 2 kolam lebih, tak ada isu lah. Air laut, air sungai, tak ada hal kan. Ini air yang bekas yang kecil-kecilnya. Ataupun dia berubah tuan-tuan, tapi masih dianggap secara natural. Seumpama air-air yang dimasuki daun masuk dalam tu, adalah bau daun sikit, that is fine. Kerana daun kayu dia suci. Ya. Dimasuki buah, boleh jadi kan, air tu duduk bawah pokok, masuk buah dalam tu.
Hmm. Macam kerup sikit. Contohnya masih okey ya. Selagi mana tidaklah berubah sifat-sifat air berkenaan. Lebihan air minuman haiwan disebut sebagai su'ur. Salah tu. Lebihan air minuman manusia dan haiwan, bukan haiwan saja ya. Jadi nota tu kena ubah sikit. Lebihan air minuman manusia dan haiwan ya. Tambah manusia kalau ada nota tu ya. Ada nota? Tak ada. Simpan kat rumah. Bagus. Baik. Habis dah ya. Jenis-jenis air semua kita dah faham dah ya. Jenis-jenis air, hukum dia. Kita faham itu je lah. Ya. Air ada 3 jenis ya. Ada air mustamah, air ajin, ya. Air apa dulu? Air musakhar, air musyamah. Ya. Jadi kita bagi nampak. Ya, kena nampak ni tu kan. Kemudian lebihan air minuman manusia dan haiwan disebut sebagai su'ur. Itulah muka surat yang ketiga. Dipanggil babul asab. Dalam fiqh disebut babul asab. Asab ialah jamak atau plural kepada su'ur, su'run. Merujuk kepada lebihan air yang diminum oleh manusia dan haiwan. Contoh, saya ambil air ni, ni kan, bismillah saya minum. Contoh, sampai saya minum. Maka air saya minum ini disebut sebagai su'ur. Sama juga jika ia diminum oleh haiwan, maka air lebihan yang diminum oleh haiwan itu disebut sebagai su'ur. Ya. 2 minit dah. Saya tak nampak. Kau. Jadi kenapa dibincangkan oleh para ulama dan mereka membabkan bab ini? Kerana ada nasnya. Dan supaya hilang keraguan tentang air-air berkenaan. Mungkin kan air diminum oleh kucing. Kita ada bela kucing kat rumah. Tak ada air satu baldi. Kok nak wuduk kat mari kucing pom selam kepala dalam tu. Nok minum. Alamak. Ya. Sementara zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kucing memang adalah berkeliaran. Dalam rumah, di luar rumah. Satu lagi anjing juga berkeliaran tapi di luar rumah. Pernah sekali masuk dalam rumah Rasulullah tak sedar. Duduk bawah katil. Tunggu Jibril mari 2-3 hari tak main-main. Janji nak main. Bila dia main, Nabi tanya, wahai Jibril kenapa tak datang? Jibril kata dalam rumah kau ada 2 benda. Tu saya tak masuk. Pertama ada anjing, yang kedua ada gambar. Jadi of course lah bila ada haiwan-haiwan ini, dia ada terminum air-air kita yang kita sediakan. Jadi macam mana hukumnya ya? Okey, sur ni ada 6 sekurang-kurangnya dalam buku-buku fiqh ya. Pertama, sur wanita yang haid. Bila sebut sur, faham ya? Sur, tengok dalam nota balik. Sur ni merujuk pada air yang kita minum lebih duduk dalam bekas. Lebihan air di dalam bekas setelah ia diminum oleh manusia atau haiwan. Ya. Sur. Pertama ada sur wanita yang haid. Kenapa? Kerana wanita yang haid di sisi orang Arab dia ada sedikit persepsi. Seolah-olah wanita ini dalam keadaan tidak suci. Apa dia pemakan kita tak boleh makan, apa dia peminum kita tak boleh minum. Dan ini rentetan daripada amalan orang-orang Yahudi. Ya. Pasal orang Islam pada waktu itu dia duduk bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani sikit sebanyak. Pengaruh yang ada daripada golongan-golongan itu mesti dijelaskan. Macam dululah kan, sebelum difardukan atau disyariatkan azan, solat Jumaat sudah ada. Jadi sahabat bincang dengan Rasulullah macam mana kita nak panggil orang ni. Ada sahabat bagi suggestion, ya Rasulullah, natakhizu bukan. Wahai Nabi, kita ambil trompet lah, tandu. Apa yang ada tandu? Tandu gajah lah contoh. Tiup. Jadi orang dengar orang tahu dah masuk waktu solat. Itu dipanggil buka. Ya. Tak boleh Nabi kata.
Al-buk min syi'arin nasara. Al-buk min syi'aril yahud. Buk ni ialah orang Yahudi punya. Dia syiar orang Yahudi nak panggil orang semayang. Mana boleh? Ada sahabat bagi, ya Rasulullah, nattakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Wahai Nabi, boleh tak kita ambil loceng macam orang Kristian guna loceng? Kan? Gereja guna loceng. Mungkin hari ni mereka tak guna, tapi di menara-menara mereka masih ada loceng. The biggest bell, loceng yang besar. Dulu-dulu memang guna loceng ya. Tak boleh. An-naqus min syi'arin nasara. Naqus ni adalah syiar orang Nasrani. Dia pun nak panggil ibadah mesti loceng. Ya. Sebab itu Nabi, tuan-tuan, bila bermusafir, Nabi larang bawa loceng. Kalau bawa loceng, malaikat tak ikut sama. Malaikat rahmat tak ikut sama. Tapi kalau loceng nak guna, tak apa. Kan? Loceng kat sekolah, time masa waktu, memang kita pakai loceng yang elektrik. Kering, itu elektrik kan. Tapi time elektrik mati, memang dah ada standby satu loceng di kantin. Ganti. Keling. Ataupun kita jual aiskrim. Dulu jual aiskrim pakai loceng. Kalau ada guna tak apa, untuk hal seumpama itu. Tapi kalau guna untuk ibadah tak boleh, kerana menyerupai orang Kristian. Ya. Dan kalau bermusafir, Nabi larang membawanya, kerana ia adalah malaikat tak suka. Malaikat tak suka kat loceng. Ustaz, saya bela kucing, saya taruh loceng kat kucing tu. Bila kucing tu jalan keling. Saya tak tahulah haram ke, makruh ke. Dalam buku fiqh tak jumpa pula kan. Tapi kalau boleh tak payahlah. Saya kata loceng seumpama itu kan. Kalau boleh tak payah. Itu haram. Perempuan pakai loceng keling. Kalau berjalan kat luar haram lah. Kalau dalam rumah untuk suami, saya rasa no harm. That is okay. Kalau boleh tak payahlah macam budak-budak pun kan. Dia loceng tu bukan loceng sebenarnya. Dia panggil apa? Dia bukan macam loceng, keling loceng tu aiskrim tu. Yalah, dia panggil lonceng. Bukan lonceng. Saya rasa lonceng. Budak-budak okeylah kot. Allah Taala alam. Saya tak pasti ya. Tapi kalau wanita yang biasa tak boleh lah. Kerana mempamikan perempuan dibenarkan memakai perhiasan emas dan perak atau selainnya pada tubuh badan dalam hak awal yang zahir. Nak pakai cincin kat jari, nak pakai inai, that is okay. Nak pakai rantai ya, ni boleh lah. As long as dia tak ada benda-benda yang macam bunyi-bunyi gitu, tak boleh lah jalan pakai loceng. Biasa orang anak dara suka pakai emas kat kaki, pakai loceng. Biasalah. Allah Taala alam lah. Dulu saya tengok kat kampung memang budak-budak sekolah menengah suka pakai emas, loceng kat kaki. Tak boleh lah. Tapi bila ni tak kot. Tak ada trend kot. Tak tahu lah, Allah Taala alam. Tapi kalau perempuan besar tak boleh dah ya. Budak-budak saya ingat dia okey, tak ada masalah. Mana tadi ya? Jadi macam itulah nak cerita ya. Sikit sebanyak ada pengaruh daripada orang Kristian dan Yahudi lah. Jadi orang Yahudi dan Kristian, mereka ni kalau haid tuan, mereka menyisihkan isteri mereka. Ya. Anas bin Malik dia sebut dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Yahud idza hadat fihimul mar'ah lam yuwakkiluha lam yujami'uha fil buyut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, budaya orang Yahudi dan Kristian, bila isteri dia haid, dia pun takkan mendekati mereka. Allah Taala alam, saya pun tak tahulah sekarang macam mana. Tapi zaman Rasulullah dulu memang berlakulah. Kalau isteri dia haid, dia takkan bersama. Dia akan menyisihkan. Dia makan takkan sama-sama. Dia takkan duduk dalam rumah sama-sama. Mungkin isteri duduk bucu sana, dia duduk bucu sini.
Mungkin isteri duduk kat dapur, dia duduk orang, tak nak duduk dekat. Ya? Maka Nabi berkata, isna'u kulla syai'in illa nikah. Nabi kata, tidak ada halangan antara kamu dan isteri. Buatlah apa-apa pun. Tak ada apa masalah. Jangan jadi macam Yahudi dan Kristian tu. Wanita apa masalah, dia haid. Nabi kata yang tak boleh ialah an-nikah. Yakni bersama, bersetubuhlah, tu tak boleh. Lain semua boleh lah. Nak makan sekali. Bahkan Rasulullah SAW pun makan bersama, bukan hanya minum bersama, makan bersama. Rasulullah kadang-kadang dia minum, Aisyah minum kan. Bila Aisyah minum, dia minum lebihan air Aisyah. Bahkan dia meletakkan mulutnya di bingkai tempat Aisyah meletakkan mulutnya. Dan ini disebut dalam Sahih Muslim, kata Aisyah, kuntu ashrab summa unawiluhu nabi wa wada'a mawdi' fihi ala mawdi' fihi. Aku minum, kemudian aku bagi Nabi. Sur lah tu. Dia minum, ada lebih kan? Sur. Dia bagi kat Nabi. Maka Nabi pun minum dengan meletakkan mulut baginda di tempat bekas mulut Aisyah. Jadi air lebihan yang diminum oleh haid tidak ada masalah sama sekali. Dia suci menyucikan, boleh diminum. Bahkan kalau ada lebih lagi, dia boleh dibuat berwuduk dan boleh mandi wajib. Tak ada sentimen-sentimen wanita yang haid ni mesti dijauhi ataupun depa ni. Allah Ta'ala alam lah. Dalam fiqh, of course dalam syarak tidak ada. Mungkinlah dari sudut dia punya jiwa tu, mungkinlah wanita kata dia bila haid dia suka marah-marah. Allah Ta'ala alam lah ya. Saya tak tahu, isteri saya haid tak haid sama je. Ya, Ustaz percaya. Mungkinlah isu-isu yang seumpama itu yang tak ada related dengan agama. Agama, wanita haid ke tak haid ke, tidak ada beza. Cuma ada setengah-setengah tegahan ke atas beliau ataupun ke atas mereka. Mereka tak boleh semayang, mereka tak boleh puasa. Ya. Tapi tubuh badan mereka tetap bersih, apa mereka sentuh tetap suci, dan apa mereka minum, bahkan makan. Aisyah kata dalam Sahih Muslim, kuntu ata'arraqul araq wa nawiluhu nabi. Fa wada'a mawdi' fihi ala mawdi' fihi. Sama juga. Aku makan tulang. Bukan tulang lah. Tulang ada daging tu kan, makan tulang. Aku bagi kat Nabi. Nabi pun memakan tulang berkenaan dengan meletakkan mulutnya pada bekas mulutku. Saya mesti. Sebab tu jangan ingat makan kambing je sunnah tau. Makan tulang pun sunnah juga tau. Saya suka sup tulang, jadi saya pun sunnah lah. Kan? Orang Melayu kata makan kambing, makan kambing apa? Orang kita kata makan kambing sunnah kan? Dalam Sahih Bukhari, Abu Sa'id menyatakan Nabi pun makan ayam. Kana Nabi yakul ad-dujaj. Nabi makan ayam. Ya. Aisyah pun kata Nabi makan tulang. Aku makan tulang, Nabi makan tulang. Jadi bukan kambing sajalah sunnah ya. Tulang, ayam. Kalau semata-mata makan, apa yang Nabi makan itu sunnah, orang Arab lebih banyak pahalanya. Lebih banyak melakukan sunnah Rasulullah SAW. Orang Arab akan lebih dulu masuk syurga. Dia pun makan kambing, makan tamar, makan gandum. Kita makan nasi, Nabi tak makan nasi. Tak dapat pahala kita. Kesian kita ya. Kita makan rambutan. Tadi member bagi rambutan. Saya nak keluar. Mana Haji tadi bagi rambutan? Mana Haji ni? Terima kasih banyak. Saya suka rambutan. Tak dapat pahala lah saya makan rambutan. Orang bagilah buah ramah ke, buah zaitun ke. Ya tak? Aisyah lah ya. Dia kalau berlalu kan, dia masa cepat habis. Azan dulu lah.